Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas shalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير باتباع وجه الله وقربه ومرضاته وسبحانه وتعالى. أما بعد. Yang saya hormati ahli jemaah sekalian, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi kita membincangkan kitab kita dalam perbahasan ilmu fiqh. Kitabnya Safinatul Najah fi ma yajibu 'ala al-'abdi maulah, Bahtera Kejayaan. Kita sambung perbahasan yang lanjut semuanya pada muka surat 20, iaitu pada fasal yang ke-30 dah. Hari ini cerita tentang syarat-syarat bagi sahnya sujud. Antara rukun di dalam sembahyang ialah dua sujud. Dua sujud. Sujud yang pertama dan juga sujud yang kedua. Tapi kita bila dua tu sebagai satu rukun saja. Nak kira rukun rakaat tu kira sosok, tapi kerana dalam seorang rakaat ada dua sujud, kita kira so juga. Sebab apa? Kerana ulama kata serupa jelah. Perbuatan itu sama, maka dikira serupa, kira so rukun saja. Sebagaimana kita bila rukun sembahyang itu kita kata tadi bagi Khatib Syarbini, dia kata kita kira dua sujud tadi itu sebagai satu rukun saja. Jadi dua sujud tadi itu ada beberapa syarat yang perlu kita buat supaya sujud yang kita laksanakan dalam sembahyang kita ni dikira sah. Dan dalam sembahyang ni rakaat tu kenapa ada dua sujud? Nak kiranya ibadat rukun-rukun yang lain so yang belakang. Bapa ulama kata bapa ada dua sujud. Bapa kita tahu dua rakaat ataupun dua duduk antara dua sujud ke, ataupun qiyam dua kali ke serupa dengan kita sembahyang gerhana tu. Bapa dalam setiap kali sembahyang, tiap kali rakaat kita sembahyang tu ada dua sujud. Dijawab di dalam kitab Bushrul Karim, syarah bagi Muqaddimatil Hadramiyah, dinyatakan bahawa kerana nak mengajar kepada umat manusia supaya tawadu, nak seru biar kita ni rendah diri, maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita supaya sujud dua kali. Tak mada dengan sekali kita tunduk kepala biar rasa rendah tu, kena tunduk kali ke-20. Biar rasa hati kita ni biar tak ada rasa gapo. Janganlah kita duk pandai pangkat kita ke, keturunan kita ke, comel rupa parah kita ke, kita tahu tepi dulu. Bila masuk dalam sembahyang, sama yang berlaku. Raja ke, Perdana Menteri ke, tak kira lah siapa pun pakat dia, kedudukan dia, martabat dia di dunia ni, tapi bila dia sembahyang, kepala dia sama yang dengan orang lain. Dahi dia duduk tanah sini. Kalau semaya kat masjid-masjid dulu, ramai dulu tanah pasir. Kita lah ni kapek yomel lah, kapek tebal pula ni. Wangi pula kalau ada setengah-setengah masjid juga. Tergelak dalam kapek. Tapi kalau nak kira sebenarnya, sebab apa disyariatkan supaya kita sujud? Supaya ada rasa tawaduk tadi tu lebih lagi. Diajarkan kepada manusia supaya rasa rendah diri, menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita pergi boleh menghadap tuanku agung ataupun tuanku sultan di istana, kepala kita tak angkat. Kerana hormatnya kepada raja, kita tunduk dia. Tak berani nak tetai mata nak tengok dia. Lah ni orang ni kalau ambil selfie, dah ambil gambar. Tak ada adab lah orang mari.
Tapi kalau nak kira sebenarnya protokol dia kat bila kita masuk istana, kita menghadap kepada raja, kita tak berani nak angkat kepala. Kita dah tunduk situ. Selagi itu aku tak suruh kita angkat kepala, kita tak angkat kepala. Kalau tengok cerita-cerita Piramli dulu kat kita tahulah, kan? Ayah ni faham. Orang muda lah ni tak nampak dah muda tu. Dia tak pasal tu. Dia tak hormat dia kepada orang tua, tak hormat dia kepada tok guru, dia tak hormat dia kepada cikgu. Dia tak hormat dia kepada orang yang lebih berusia daripada dia, tak ada orang zaman lah ni. Tapi kita dulu kita gitulah caranya. Bila kita menghadap orang yang mulia, orang yang besar, kita tak berani angkat. Maka disyariatkan 2 kali sujud dalam setiap kali rakaat sembahyang supaya lebih timbulkan rasa nak tawaduk dalam hati manusia tadi. Itu satu sebab. Dan satu sebab laginya supaya dapat menjauhkan syaitan. Menjauhkan syaitan kerana ada suatu hadis riwayat dalam Sahih Muslim, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Bila mana seorang anak Adam, anak cucu Nabi Adam ni, dia baca ayat sejadah dari semaya, dalam Quran kita ada beberapa ayat sejadah. Contoh mudah kat kalau pagi subuh Jumaat juga kita bacalah ayat sejadah, suratul sajdah. Dalam Qurannya ada beberapa tempat yang sunat kita baca, yang mana kalau kita baca ayat tadi sunat kita sujud sejadah. Jadi Nabi bersabda bahawa bila mana seorang anak Adam dia baca ayat sejadah kemudian dia sujud, maka i'tazala syaitan, syaitan lari itu bukan lari saja, ia berki nangis, sosek-sosek lari. Bila mana tengok anak Adam dia baca ayat sejadah, dia sujud. Kita sunat bila kita baca ayat sejadah, kita sunat sujud sajadah. InsyaAllah lepas ni kita bincanglah cara dia lagu mana, bilanya ayat gapo kita akan bincang lepas ni. Cuma sini no ayatnya, bila mana seorang tu baca ayat sejadah dia sujud, syaitan lari cudah dalam keadaan menangis. Dia kata gapo, wa yaqulu ya wailah. Dalam satu riwayat yang lain, ya waili. Dia kata celakalah. Syaitan kata. Sebab apa dia kata gitu? Umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada. Disuruh anak Adam ni untuk sujud, maka mereka sujud. Syaitan ni menyesal. Yang mari sesalah dalam hati dia, bila mana anak Adam ni disuruh untuk sujud, mereka sujud. Falahul jannah, maka bagi anak Adam tadi dapat pahala dan juga mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana dia menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata syaitan. Wa umirtu bis-sujudi fa asaitu wa jinnar. Tapi aku ni bila mana disuruh untuk sujud, sebagaimana kita dah baca sirah dulu kan, bila mana diciptakan Nabi Adam alaihi salam, disuruh kepada makhluk-makhluk ketika itu untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan. Bukan nak suruh sembah dah, tapi nak suruh hormat pada ketika itu. Akan tetapi syaitan ni enggan. Aba wastakbara wa kana minal. Syaitan ni enggan daripada nak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Kerana dia rasa dia lagi mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam dicipta daripada tanah, tetapi dia diciptakan daripada pucuk api. Dia sebab api hebat lagi daripada tanah. Api boleh bakar tanah, tak boleh bakar apa ke api. Jadi dia suruh dia ni lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam, maka dia tak boleh sujud. Walaupun Allah Taala sujud, Allah Taala suruh dia sujud, maka balasan dia gapo? Falinna, maka bagi aku neraka. Dia dah sesal gitu. Sebab tu bila dia tengok anak Adam ni sujud, dia lagi cuda dalam keadaan menang. Maka besarnya perihal dan juga ganjaran bagi seseorang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu tu ganjarannya besar, fadilahnya besar, hebatnya kalau kita sujud menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kena tahu cara dia lagu mana. Kalau tak kena cara, tak sah sujud kita. Tak sah sujud. Maka di sini dia nak cerita sininya ada 7 syarat bagi sahnya sujud. Dia kata apa, membaca dalam bahasa Arab dulu
Syurutus sujudi sab'atun. Ayasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu makshufa wa tahamulu bi ra'sihi wa 'adamul huwiyyi li ghairihi wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi wa tuma'ninatu fi. Dia kata gapo terjemahannya, bermula syarat sujud itu 7. Yakni bermula syarat bagi sah sujud itu 7 perkara. Kita kena buat 7 perkara ni, barulah sujud yang kita duduk buat tu jadi sah. Gapo syarat pertama? Yang pertamanya bahawa sujud di atas 7 anggota. Kita sujud ni mestilah di atas 7 anggota, yang mana insya-Allah dia akan ceritakan lepas ni lah gapo 7 anggota tu. Cuma kita boleh kata sini sujud di atas 7 anggota ini iaitu sujud di sebahagian antara 7 anggota. Gapo 7 anggota hamba sebutlah lebih kurang sini ya, iaitu sebahagian daripada dahi kita. Dahi. Sebahagian kena tempat sujud. Yang keduanya sebahagian daripada 2 lutut. 2 lutut. Sebahagian daripada telapak tangan. Telapak tangan ni kita kena rapat kepada tempat kita sujud. Bawah latar. Dan sebahagian daripada telapak jari setiap kaki. Setiap kaki, walaupun jari itu kira kudung ke apa tak kira lah. Mana ada, kita kena menghadap. Jadi ada 7 anggota. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan juga 2 tapak kaki. 2 tapak kaki. Jari kaki itulah, jari kaki. Kerana apa? Disebut dalam suatu hadis Nabi SAW. Ada dalam hadis riwayat Ibn Abbas, Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Nabi kata, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana aku nak sujud, mesti sujud atas 7 anggota. Gapo-dia alal jabhati wa asyara bi yadihi ala anfih. Nabi kata yang pertamanya sujud atas dahi, dan Nabi isyaratkan juga kepada hidung dia. Sini ada khilaf ulama, ada yang menyatakan bahawa wajib juga kita sujud kena rapat hidung. Akan tetapi di sisi mazhab kita faham daripada hadis ini bahawa Nabi kata jabhah, kemudian Nabi isyaratkan kepada hidung. Itu menunjukkan bahawa isyarat tadi tak wajib. Nabi sebut sahaja wajib, tapi apa yang Nabi isyarat tak wajib. Jadi di sisi mazhab kita sunat bila mana kita sujud kena rapat hidung. Kena rapat juga hidung. Wal yadaini war rukbataini wa atrafil qidamaini wa la nahfutu thiyaba wasyara. Dan kedua tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Dan kami tidak boleh menghalangkan kain yang sedang dipakai dan rambut. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Jadi berdasarkan hadis tadi, para ulama kita, ulama-ulama fiqh meletakkan syarat bila mana kita sujud mesti kena 7 anggota tadi. Dia tak boleh kalau kita sujud tak kena 7 anggota. Contoh lagu mana? Bila kita sujud kita angkat tangan sebelah. Tak tangan sebelah saja. Serah hebat sikit serah tak tahulah, serah mana ni. Dia nak tak tangan sah ya. Dia tak 2 tangan, tak sah sujud dia. Ataupun dia terangkat kaki dia. Kaki dia tak letak tanah, dia angkat kaki dia. Maka gitu tak sahlah sujud dia. Mesti bila mana kita sujud 7 anggota ni kena tempat yang kita sujud. Maksudnya latar yang kita sujud. Situ. Dan syarat yang kedua dia kata sini, dulu mana lagi? Dan syarat kedua, dan bahawa adalah dahinya terbuka. Tadi kita kata sujud atas 7 anggota. Syarat yang kedua pula disyaratkan bahawa dahi yang kita letak di tempat sujud tadi mesti terbuka. Maksudnya tidak ada penghalang antara dahi kita dan juga tempat kita sujud. Penghalang ni tak kira lah.
sama ada penghalai tadi tu dengan rambut. Contoh rambut panjang. Lo ni ramai budak-budak ni, dia rambut panjang. Dia buat super K-pop ke. Nah, dia ikut orang-orang putih ataupun orang Korea tu rambut panjang. Bila sujud, dia sujud atas rambut dia. Maka tak sah sujud dia. Kerana disyaratkan dahi dia mesti terbuka. Dahi dia mesti terbuka. Asal ada lah. Asal ada juzuk yang dia boleh sentuh kepada tempat dia sujud. Contoh kalau kita semayang ni, kadang-kadang piuk. Kita pakai ke bawah. Contoh askar. Setiap askar ni yang pakai sokok dia ke bawah gitu deh. Jadi dia sujud atas sokok dia, atas piuk dia. Ketika tu pun tak sah. Dia mesti kena buka. Dia kena buka. Sebab dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia riwayatkan bahawa dia sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana selepas sembahyang itu dia tengok Nabi, dia tengok ada kesel tanah dan juga air di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di hidung Nabi. Ini menunjukkan bahawa dahi Nabi itu bila Nabi sembahyang, Nabi buka. Nabi buka sehingga mana lekat kesel-kesel tanah dan juga air yang ada di latar Masjid Nabawi bila mana Nabi sembahyang lekat di dahi. Ada juga satu riwayat hadis yang lain, iaitu daripada Imam Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia riwayatkan satu hadis apabila sujudlah. Bila mana dia sujud sembahyang, Ibnu Umar bila mana dia sujud sembahyang, dia pakai imamah, iaitu dia pakai serban. Bila mana dia pakai serban, orang Arab ni serban dia besar dulu. Lah ni ya, ramai tak pakai serban, dia pakai iga saja. Tapi dulu ke Arab ni dia pakai serban besar. Jadi bila mana dia pakai serban, yarfa'uha. Ibnu Umar dia akan angkat serban dia hatta yadha'a jabhatahu bil ardi, sehingga mana dia boleh meletakkan dahi dia kepada tanah tempat dia sembahyang ataupun latar tempat dia sembahyang. Sebab bila mana subal dia besar, contoh sink, geng-geng sink kan subal dia tu besar ke. Jadi kalau dia nak sembahyang ni, kadang-kadang subal anggur ni pun ditebal. Jadi bila kita sembahyang tak dapat dahi, maka tak dapat tidak, dia kena akak gini baru dia boleh turun sujud. Itu perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Maka alim ulama kita khususnya dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan berdasarkan dua hadis tadi bahawa bila mana kita sujud mesti dahi kita kena terbuka. Dahi kena terbuka. Ada pun anggota-anggota yang lain itu tidak disyaratkan terbuka. Syarat terbuka tak ada. Tak apa. Anggota lain kita tak buka sekalipun. Yang wajib kena bukanya ialah dahi. Cuma disunatkan juga tangan dan dua tapak tangan dan juga dua tapak kaki tadi tu dibuka juga. Maksudnya sunat ni dengan mana kita tidak digalakkan kita pakai stoket ataupun kita pakai sarung tangan semuanya. Eloknya kita buka supaya tangan kita ni sebagaimana dahi boleh sentuh tempat kita semuanya. Lutut boleh ya. Kalau buka lutut tak sah sembahyang pula, buka aurat. Tapi kalau kiranya tangan dan juga tapak kaki tu, dua tapak tangan dan juga dua tapak kaki tu, dua jari tu, itu juga sunat kita buka dalam sembahyang, sebagai sembahyang. Sebab ada khilaf di kalangan ahli ulama kita. Adakah wajib kena buka belakang ke lagu mana? Maka kulasanya gitulah, nak katanya yang wajib hanya dahi sahaja dibuka. Ada pun tangan dan juga dua kaki tu disunatkan juga kita buka. Kalau pakai stocking kita sunat buai dululah. Buai dulu. Kalau tina dia semaya dalam kain tu dia semaya tangan dia tu tapak ke tempat dia semaya. Bukan kena kepada kain semaya dia tu. Cuma kadang-kadang bahaya. Sebab takut terbuka, maka tak apalah bagi dia begitu. Sunat tangan dan kedua kaki juga terbuka. Dan bila mana kita turun sujud tu, dia ada sunat juga tertib dia. Maksudnya ikut turutan. Sebab kita turun ni dia ada turutan juga. Maka sunatnya letak kedua lutut dulu. Kita turun tu sunat turun lutut dulu.
barulah kedua tangan dan juga dahi. Maksudnya turun ikut terutan, jatuh baru duduk. Melainkan bagi orang tua ataupun orang yang tak larat, barulah dia boleh turun tangan dia dulu. Baru dia turun tangan dia dulu. Kerana boleh jadi dia tak larat kan. Maka dia kena tukar dulu tangan dulu jatuh. Tapi yang comelnya ialah kita turun lutut dulu, baru letak tangan, baru letak dahi. Maka serupalah bila mana kita nak naik kepada rakaat yang baru, maka cara dia begitu juga. Ya, cara naiknya kena naik tangan dulu, baru lalu baru lutut. Sebab tu kita boleh tengok orang tukar gitu kan. Gitu cara dia. Dia angkat gitu. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, dan menekan dengan kepala. Kita kepala kita sujud tu kita tekan sikit. Tekan sikit tu setara mana? Kalaulah kata kita sujud atas kapah, menyebabkan kapah tadi tu jadi kemek. Gitu. Disyaratkan bahawa bila mana kita sujud, kita kena tekan sikit. Bukan hanya sekadar setuh saja dah. Orang panggil setuh biral-biral gitu dah. Maksudnya kita letak kepala kita tu, tempat kita turun sujud. Biar serah kita turun. Ada pun anggota yang lain tak disyaratkan atas pendapat yang muktamad. Contoh tangan ke tak sunat kita tekan, kaki ke, lutut ke tak apa. Yang sunatnya ialah kepala, dahi ni lah atas pendapat yang muktamad. Adalah khilaf di kalangan para ulama, dia kata kena juga. Sebab ada satu hadis Nabi SAW, Nabi ni bila mana Nabi sujud, Nabi tekan dahi dan juga hidung dia kepada latar tempat Nabi sembahyang. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Maka disunatkan di sisi mazhab kita tekan, tekan kepala tadi tu ketika mana kita sujud. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, tidak turun lain darinya dari sujud. Maksudnya tidak ada tujuan lain ketika mana kita turun nak sujud tu melainkan untuk sujud saja. Jangan ada tujuan lain. Contoh lagu mana? Boleh jadi bila mana selepas kita i'tidal, kita nak turun kepada sujud tadi tu, kita rebuh. Kita rebuh nak jatuh ke bawah. Belai-belai nak rebuh tak kira sujud lalu nunggu lutut ni longgar tu. Jadi rasa nak rebuh pening kepala kan. Maka nak rebuh kita turun, belai-belai tak kira sujud lalu. Maka kalau orang jenis gitu tak sah sujud dia. Dia wajib kena naik semula i'tidal, turun sujud semula. Sebab dia turun nak sujud tadi tu bukan kerana nak sujud dah, tapi kerana benda lain. Kerana dia jatuh. Kerana jatuh. Ataupun dia turun tadi tu kerana nak rokok. Tengok-tengok belai-belai rokok turun sujud lalu, dia tinggal i'tidal. Ketika turun tak sah juga. Tak sah juga sujud dia kena bangun semula, barulah dia kena turun untuk sujud. Boleh jadi berlaku juga kita ni bila mana jatuh jatuh benda daripada poket. Contoh handset. Sebab saya takut orang curi, maka kita pun nak turun ambil handset. Bukan niat nak turun sujud, maka ketika tu tak boleh, kena naik semula, kena turun sujud semula. Sebab kita turun tadi tu bukan kerana nak sujud dah. Dalam hati kita tak terlintas pun nak sujud dah, tapi turun tadi tu nak ambil handset. Belai-belai tu tak kira turun sujud selalu. Ketika tu tak jadi sujud kita. Tak jadi sujud, kena i'tidal semula, turun semula. Jadi boleh jadi nampak kalau seorang tu mana sujud dia, sekali nak turun, sekali naik pula. Boleh jadi gitu. Kerana dia turun tadi tu bukan kerana nak sujud. Boleh jadi kalau ayah-ayah kita ni jatuh gigi palsu. Dia jatuh gigi palsu, serang malu nak pergi ambil gas selalu. Bila-bila nak pergi ambil gigi palsu, tak kira sujud selalu lah. Rasa malu pula daripada ketika tu pun tak boleh juga. Dia kena naik semula, tidak turun sujud semula. Kerana dia turun tadi tu kerana sesuatu yang lain daripada sujud. Dia mesti kerana nak sujud. Rasa mudah Dan syarat yang kelima, dan bahawa tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Syarat kelima,
tak boleh dia nak sujud atas sesuatu, sama ada pakaian dia ataupun benda yang dia tanggung. Contoh pakaian ni kan, kain pelekat dia ke, ridak dia ni, kain sebab, telekung ke, kalau orang semaya tu ni, telekung ataupun subek, ekor panjang kan. Yang mana pakaian ataupun benda yang dia pegang tadi tu, yang dia tanggung, benda tadi tu bergerak mengikut pergerakan dia. Kalaulah kata dia gerak turun, benda tadi tu bergerak juga, maka ketika tu dia tak boleh nak sujud atas kain tadi. Tak boleh. Kerana dikira pakaian, dia dikira sebagai pakaian. Jadi kalau kata ekor subai ni panjang, ala-ala tu kira sejadah lalu lah. Boleh kalau dia nak sejadah. Kalaulah ekor subai itu memang panjang betul, menyebabkan kalaulah dia gerak turun sujud, iktidal ke rokok, kain sebel dia letak bawah tadi tu tak gerak. Kalau gitu boleh dia turun sujud atas ekor kain sebel dia tadi. Tapi kalau dia gerak sikit pun kain gerak, ketika tu tak sah dia nak turun sujud atas pakaian yang dia pakai tadi. Tak jadi. Jadi kalaulah dia turun juga, sujud juga atas pakaian dia dengan keadaan sengaja dan juga dia tahu bahawa perbuatan dia tadi itu tak kena, maka batas semaya dia. Batas semaya. Sebab dia tahu. Tapi kalau tak sengaja ataupun lupa, contohnya dia ni pakai tin lah, dia pakai kain, dia sujud atas kain dia, tak teringat, ataupun tak aja ngaji lagi ustaz sebelum ni, maka sujud dia wajib kena ulang semula. Dia kena turun sujud semula baru betul. Lepas tu ridak ataupun kain sebau kita letak bawah ni kira yalah ke mana ni? Hak tu tak apa. Kalau ridak ataupun selendek, kain sebau yang kita letak dah, jadah yang kita letak dah bawah, itu tidak jadi pakaian. Kerana ni orang panggil tempat kita sembahyang. Sebab dia tak gerak. Dia tak gerak dengan pergerakan kita. Gerak juga kalau kita hanya dengan kaki kita gerak. Tapi dengan kita pergerakan badan kita tu, dia tak memberi kesan. Dia tak beri kesan, maka ketika tu sah kita nak sujud atas kain sebab atau kain ridak, kain sebab, kain pelekat kau tak kira lah, yang kita letak di bawah, dia kira jadi kain sembahyang kita. Orang panggil tempat kita sembahyang. Orang panggil sejadah. Situ. Itu syarat yang kelima lah. Dan syarat yang keenam, dan mengangkat bawahnya di atasnya. Pelik ni terjemah gini ni. Yakni punggung dia tu hendaklah lebih tinggi daripada kepala dia. Punggung ni kena tinggi daripada kepala, baru orang panggil sujud. Kalau lah kata kepala lebih tinggi daripada punggung, orang tak panggil sujud. Apa tak panggil sujud? Contoh lagu mana? Dia semaya atas tangga. Dia main bucu tangga tu. Jadi tangga ni duduk atas kepala dia lah, tinggi. Dia ni duduk bawah. Jadi bila dia sujud, jadi kepala dia lebih tinggi daripada punggung dia. Maka ketika tu tak usah. Dia berlaku bila mana ramai orang sangat semaya, penuh tempat nak semaya, jadi dia terpaksa semaya tempat punggung dia kena tinggi daripada kepala dia. Kalau dulu biasa kalau orang pergi umrah haji, dia biasa tempat gitu. Sebab ramai sangat dulu dan tempat tu sempit. Lah ni luas lah Mekah tu, Madinah. Tapi dulu ada tempat ni sempit, menyebabkan ada orang. Jadi bila syekh nak semaya, pakat semaya situ juga. Kalau itu atas tangga, menyebabkan dia sujud atas tempat yang lebih tinggi daripada punggung dia, maka ketika tu tak sah semaya dia, dan tak sah sujud dia. Dia kena cari tempat lain. Tak sah. Orang panggil tak ada sifat tawaduk jadi. Sebab kita nak ayat tadi kan sujud tak panggil sujud lah. Tak ada dah nilai sujud, nama sujud pun tak ada. Maka tak sah di sisi syarak. Dan syarat yang ketujuh, diam seketika padanya. Ini terjemah bagi bahasa Arab, iaitu hendaklah ada tumakninah ketika dia sujud. Tumakninah tu dia terjemah dengan diam. Maksudnya bila mana kita sujud, mesti ada tumakninah, kena tetap. Dengan makna seluruh anggota tubuh badan kita ni tak bergerak dalam masa pada subhanallah. Biar tetap dalam keadaan kita sujud, seluruh anggota tubuh badan kita ni tak bergerak.
Dengan makna bukanlah jenis orang serupa limpah kuduk kan. Sujud yang naik sekali. Tak ada nak rehat lagi. Tangan tu bergerak molek apa lagi naik tak boleh. Dia kena senyap dalam masa subhanallah, tak bergerak belaka, barulah dia boleh naik untuk duduk antara dua sujud. Baru ada nama tumakninah. Tumakninah iaitu diam seluruh anggota tubuh dia ketika mana dia dalam sujud. Dan ditambah di kalangan ulama-ulama yang lain, mesti tumakninah tadi pun dalam keadaan dia yakin. Dia kena yakin dia ada tumakninah. Nah, jangan dia rasa was-was ataupun rasa ragu-ragu. Apa tumakninah dah tadi. Gerak ke lagu mana? Nah, mesti kena tenang. Sebab tu semaya ni tenang sebenarnya. Nak ajar untuk ketenangan diri. Semaya kita bukan nak gaduh, nak buat kejo ke apa ni. Bukan kita nak bersenang. Kita nak semaya ni nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ajar cara semaya. Maka kalau kita berhati sungguh, memang orang yakin cari ketenangan di dalam semaya. Kita tak cara lain, memang relax. Kita cara ke yoga lah, ke boleh dah ni kan. Orang-orang sekarang bandar-bandar tu, dia nak cari cara mana? Duk meditasi, cara meditasi nak tenang. Sebenarnya waktu benda-benda yang mengaruh lah. Kita orang Islamnya di dalam sembahyang, kita boleh ambil dalam sembahyang, mesti kena rasa tenang tubuh, seluruh anggota tubuh badan kita ni jangan gerak. Ketika mana kita sujud, qadar mudah ya, qadar subhanallah tu ya. Lepas tu nak bergerak ke apa pun tak ada masalah lah. Dan disyaratkan juga bahawa berhimpun seluruh anggota-anggota yang 7 tadi pada masa tumakninah tadi tu mesti kena ada di tempat kita semaya lah. Maksudnya 7 anggota tu mesti serentak. Dia tak boleh akak tangan sebelah, lepas tu baru letak ni, tak boleh. Dia mesti 7 anggota tu mesti dalam qadar tumakninah, qadar subhanallah, mesti berada di dalam latar tempat kita semaya. Semua kena ada sekaligus pada masa yang pada yang sama. Dia tak boleh kita nak akak sekali, lepas tu ni pula baru turun, dia tak jadi. Kena sekaligus berapa. Kalau tidak memadai lah sujud yang dia buat, dia kena ulang semula. Cuma dalam kitab terjemahan kita ni dia ada tambah bacaan. Bacaan dalam sujud. Kalau ni ikut kita asalnya tak ada. Tak apalah, kita ambil tabaruk, kita baca. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Penterjemah kitab kita ni diambil daripada cetakan mana, wallahu alam, betul tahulah. Cuma dia tambah wa an yaqula fi sujudihi subhanallahi mil al mizan wa mablaghal ilm wa muntahar ridwan wa zinatal arsy. Dan sunat membaca pada sujudnya yang kita makruhnya subhana rabbikal a'la lah. Itu yang kita makruh. Cuma di sini ada juga dalam suatu riwayat hadis yang lain dibacakan pada sujudnya subhanallahi mil al mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridwan wa zinatal arsy. Boleh tambah. Terang apalah doa ni juga disunatkan juga bila mana kita sujud, kita baca doa ni. Kerana sunat kita memanjangkan sujud kita kan. Jadi boleh jadi kita dah baca subhanarabbikal a'la, subhanarabbiyal a'la tu lama dah. Jadi nak ubah cara doa, kita ngapa hadis ni juga. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis yang lain, subhanallah bil mizan wa mablaghal ilm wa muntahar ridwan wa zinatal arsy. Apa terjemahan dia? Maha suci Allah sepenuh timbangan. Maha suci Allah ni penuh timbangan dan tempat sampai ilmu dan kesudahan redha dan juga hiasan arah. Maksudnya suci, maha suci Allah daripada segala kekurangan dan juga kelemahan. Penuh. Situ sunat. Selanjutnya dikatakan oleh musannif rahimahullah, dia nak cerita tadi dia ada 7 anggota. Gapo 7 anggota? Dia kata a'dha'us sujudi sab'atun. Bermula anggota sujud itu ada 7. Gapo dia? Al-jabhatu wa butunil kaffaini wa rukbatani wa butuni asabi'ir rijlaini. Bermula anggota sujud itu 7. Pertamanya dahi. Dahi so. Yang keduanya dan juga yang ketiga perut jari kedua tapak tangan. Perut tapak tangan. Perut tapak tangan dan juga tapak jari lah sekali. So 2, 3 dah. 2 kan.
dua lutut, 4 dan 5. Yang ketujuhnya, dan segala perut anak jari kedua kaki. Perut jari kedua kaki. Ini kena ingat sikit. Ramai bila mana dia sujud, dia tak tekan perut tapak jari kaki. Orang panggil dia gantung saja. Dia gantung dekat kuku. Maka ketika itu tak sah sujud dia. Sebab dia tak sujud atas dua tapak perut jari kaki dia. Kerana kita syarat nak sujud ni kena menghadap seluruh anggota kepada kiblat. Kalau perhati tilik sungguh, bila mana kita sujud semua menghadap kiblat. Jadi tapak kaki kita ni kalau kita hanya letak begitu saja, dia tidak menghadap kiblat. Dan juga tak kena dengan hadis Nabi yang Nabi cerita tadi. Maka kita kena tekan sini. Sekadar yang mampu lah. Kalau kata kita ni memang tak larut pada kaki tu, keren ke, gaut ke, tak boleh nak buat dah letak gitu, tak apalah. Cuma kalau mampu kita kena tekan supaya tapak jari tu kena kepada latar tempat kita semayang. Perhati diri lah. Kadang-kadang kita tengok orang semayang tu kan, dia letak gini saja. Ada orang jadi malas lagi letak gini. Ini malas. Orang panggil betul jari kaki. Ketika tu pun tak sah juga. Tak sah. Dia kena tapak bagi anak jari perut kaki tadi. Allah Subhanahu Wa Taala sampai situ. Kemudian kita masuk kepada fasal yang baru, iaitu tasydid dalam tahiyat. Ini mudah membaca gitu lah. Dalam tahiyat, sebagaimana kita cara dalam bab baca suratul Fatihah ni, dia juga adalah rukun qauli, rukun perkataan. Maka mesti kita kena baca dengan betul. Sebagaimana Nabi SAW ajar kepada para sahabat mengaji Quran, maka Nabi juga ajar baca dalam semayang ni kepada para sahabat. Maka salah satu perkara yang perlu kita perhatinya ialah tasydid sabdu di dalam semayang pada minggu hadapan. Tak ada orang bela tu, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan berbahasa tentang tasdidat dalam tahiyat, iaitu inilah sabdu dalam tahiyat. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam bissawab. Segala yang baik itu datang daripada